Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada Jawatan Kuasa Penganjuran webinar HLP ni siri kedua, kepada ahli panel kita yang dihormati, kepada juga yang terakhir sekali kepada para peserta lah, tuan-tuan dan puan-puan. Um, Pertama sekali, tahniah, okay, dan terima kasih atas penyertaan anda semua dalam webinar kita. Ini merupakan satu langkah pertama. InsyaAllah dengan langkah pertama ini akan diteruskan dengan langkah-langkah seterusnya untuk kecemerlangan dalam mengejar cita-cita masing-masing lah, insyaAllah. Alright, pertama sekali sebelum kita memulakan majlis ilmu kita, apa kata kita bukalah dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga siri webinar kita ini memberi manfaat lah untuk semua. Alright, sebelum bermula, saya kenalkan diri saya. Saya Dr. Inio dari Jabatan Pendidikan Sains dan Teknikal selaku moderator kita pada malam inilah. Okey, turut bersama dalam siri ini pada malam ini Ketua Jabatan Pendidikan Sains dan Teknikal Teknologis Dr. Muhammad Hazwan, juga penyelaras program postgrad ataupun pasca siswazah untuk TVET di Fakulti Pengajian Pendidikan UPM, Dr. Rahimah Jamaluddin. Okey, jadi pada malam ini merupakan siri kedua lah untuk webinar Temu Duga HLP yang dianjurkan oleh Fakulti Pengajian Pendidikan UPM lah. Okey, sebelum itu malam ini juga kita ada dua orang panel dua orang panel, ahli panel yang insya-Allah akan berkongsi okey maklumat ataupun sumber-sumber yang sangat berguna untuk semua peserta lah, dalam mau kata apa ya, mungkin selepas ini meneruskan impian dan cita-cita untuk memohon beasiswa HLP dan juga menyambung pengajian lah di peringkat pasca siswazah. Okey, kita ada panel yang pertama, kita ada teknologis Dr. Nurmala binti Ismail. Okey, kemudian yang kedua kita ada Dr. Jazihan binti Mahat. Okey, insya-Allah izinkan saya untuk berkongsi sedikitlah biodata tentang kedua-dua kita punya panel pada malam ini ya. Okey, yang pertama kita ada Dr. Nurmala Ismail. Okey, ini merupakan kontak beliau lah jika para peserta pada malam ini seterusnya memerlukan bimbingan yang lebih, orang kata personalized, mungkin boleh kontak Dr. Mala, Dr. Nurmala pada email ataupun nombor telefon inilah. Okey, Dr. Nurmala mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang bachelor dalam pendidikan, bachelor pendidikan pertanian, sains pertanian daripada UPM. Kemudian beliau menyambung pengajian dalam bidang Master of Science in Technical and Vocational Education juga di UPM. Kemudian beliau menyambung pengajian pada peringkat PhD dalam Agricultural Education di Iowa State University, Amerika Syarikat. Okay, bidang kepakaran Dr. Nemala meliputi bukan sahaja meliputi bidang yang disenaraikan, malah juga meliputi pelbagai aspek dalam TVET lah, terutamanya pendidikan pertanian itu sendiri, TVET, okay, pendidikan guru, teacher education, educational statistics dan juga curriculum and instructions. Okay, sepanjang perkhidmatan Dr. Nemala di Fakulti Pengajian Pendidikan, beliau telah mengajar pelbagai kursus yang dinyatakanlah antaranya. Okey, untuk maklumat lanjut mungkin selepas ini para peserta boleh menghubungi Dr. Malalah pada yang tertera, pada maklumat yang tertera. Okey, kemudian saya sharekan pula maklumat tentang panel kita yang kedua, iaitu Dr. Jazihan Mahat. Okey, berikut merupakan kontak doktor lah, Dr. Jazihan, email dan juga nombor telefon. Dr. Jazihan berkelulusan
Bachelor Pendidikan dalam Teknologi Maklumat, Information Technology daripada UPM. Kemudian beliau menyambung dalam bidang Master of Science dalam Educational Technology juga di UPM. Kemudian yang mutakhir sekali, Dr. Jazihan memiliki Dr. Falsafah PhD in Instructional Technology daripada Universiti Malaya. Okey, Dr. Jazahan juga mempunyai pelbagai orang kata kursus yang diajar dan juga bidang kepakaran yang menjurus kepada educational technology, instructional technology and innovation dan juga curriculum instruction. Okey, baik itu saja untuk kita punya panelis pada malam ini. Okey, so tanpa kita punya pelaksanaan webinar pada malam ini, okey, kita akan mulakan dengan sesi perkongsian oleh panel kita yang pertama iaitu Dr. Nemala. Okey, Dr. Nemala akan berkongsi sedikit sebanyaklah tentang tips dan juga kriteria dalam menjalankan menyediakan proposal penyelidikan. Okey. Kemudian akan diikuti juga akan diikuti oleh Dr. Jazihan. Okey, jadi perkongsian untuk Dr. Mala akan dimulakan sekarang. Jadi Dr. Mala dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama sekali kepada pengurusi sahabat saya satu jabatan, uh, teknologis Dr. Enyo. Teknologis Dr. Enyo juga bidang kepakaran beliau adalah sama dengan saya, pendidikan sains pertanian. Okay, terima kasih Dr. Enyo. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pertama sekali kepada penyelaras Dr. Rahimah, penyelaras dalam bidang TVET di Fakulti Pengajian Pendidikan di atas peluang untuk bersama-sama untuk mensyurahkan ilmu kepada semualah pada hari ini. Yang kedua kepada Ketua Jabatan Teknologis Dr. Muhammad Hazwan. Seterusnya kepada ahli panel Dr. Jazihan, ya, dan kepada semua staf di dalam Fakulti Pengajian Pendidikan yang hadir pada malam ini dan juga semua pelajar-pelajar, alumni-alumni UPM, bakal-bakal pelajar sarjana daripada um, institusi-institusi seperti sekolah, IPG, BPLTV, kementerian. Saya ucapkan welcome untuk malam ni dan sesi perkongsian ini saya cuba kongsi sebaik mungkin berkaitan dengan tajuk yang diberikan dan insyaAllah semoga mendapat manfaat lah untuk semuanya. Okay, tanpa membuang masa saya akan share screen. Saya sediakan sedikit slide. Contoh Nur Malam minta kuatkan suara sedikit kata apa ni. Ayah alah ayah sangat suaranya. Ya, sangat. Mentang-mentang tepi laut ni. Okay. Cuba. Tepi laut. Okay. Okay, terima kasih Dr. Raimah sekali lagi. Baik. Okay, yang pertama sekali adalah berkaitan tentang persediaan saya panggil tuan-tuan dan perempuan tuan-tuan dan perempuan untuk memasuki program sarjana. Sarjana adalah program master. Terdapat dua sarjana yang disediakan di Fakulti Pengajian Pendidikan iaitu Master Pendidikan dan juga Master Sains. Saya juga maklum bahawa ada calon untuk program PhD. Okay, jadi bagi calon PhD dan sarjana untuk persediaan awal biasanya calon-calon pelajar perlulah menyediakan proposal. Dan saya yakin telah ditekankan oleh webinar pertama sebelum ini, minggu lepas, oleh teknologis Dr. Hazwan, Dr. Rahimah, saya tak ingat seorang lagi siapa. Okey, tapi orang kata apa? Saya rasa dah maklumlah tentang webinar siri minggu lepas. Sungguh pun demikian, dalam proses tuan-tuan dan perempuan untuk menyediakan proposal ini, um, komponen yang mustahak bagi penyediaan proposal adalah reka bentuk kajian dan penentuan topik seterusnya selepas menentukan topik tuan-tuan dan perempuan perlulah menentukan apakah reka bentuk kajian yang akan tuan-tuan dan perempuan lakukan bagi proposal. Okey, saya yakin ada di kalangan tuan-tuan dan perempuan sudah ada sedikit pengalaman sewaktu ijazah menyediakan final year project.
Dan saya juga yakin ada dalam kalangan tuan-tuan perempuan yang dah lupa sebab dah lama sangat tinggal. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Jangan takut. Apa yang saya bercakap, jangan takut sebab very simple. Jangan takut. Anda boleh buat. Orang lain boleh buat, anda pun boleh buat. Okay. Untuk fahamkan, yang pertama sekali dalam reka bentuk kajian, research design ni bermaksud reka bentuk kajian. Ada dua jenis kajian yang dalam social science lah. Kita ni dalam bidang social science sebab Master Pendidikan, atau nama dia Master Science tapi dia berada dalam Fakulti Pendidikan, dia tetap dalam bidang social science. Jadi ada dua jenis reka bentuk kajian yang paling umum, iaitu pertama sekali adalah reka bentuk kajian kuantitatif dan yang keduanya adalah reka bentuk kajian berbentuk kualitatif. Okey. Jadi objektif pertama kajian kuantitatif ni, tuan-tuan dan puan adalah untuk kita test objektif teori dengan kita kenal pasti pemboleh ubah apa yang kita nak pakai, dan di antaranya adalah kita boleh membuat kajian berbentuk hubungan, kajian berbentuk deskriptif dan data-data kita ni biasanya berbentuk numerical, data berbentuk nombor lah, data berbentuk nombor, dan kita menggunakan instrumen questionnaire. Jadi bila kita dengar ada orang kata reka bentuk kajian awak apa? Oh, reka bentuk kajian saya questionnaire. Tu tak berapa tepat. Jadi bila masuk UPM, yang tepatnya adalah reka bentuk kajian kuantitatif, deskriptif menggunakan survey, menggunakan questionnaire. Itu tepat, ayat yang tepat. Jadi di Fakulti Pengajian Pendidikan kita ada ramai pensyarah, terutamanya dekat Jabatan Pendidikan Sains dan Teknikal yang sangat pakar dalam bidang research method. Mereka akan bantu anda-anda semua jika masuk belajar untuk tulis macam mana nak tulis reka bentuk kajian ni sebenarnya. Okay? Jadi approach yang kita pakai macam is very objektif lah sebab kuantitatif is very objektif. Biasanya kita ada yang menggunakan persoalan kajian dan juga menggunakan hipotesis lah apabila dia melibatkan sedikit penggunaan statistik. Tapi jangan takut sangat bila kata statistik. Statistik takut yang nombor kan. Tak ada apa. Because statistic is not maths, it's a concept, right? So maksud kat sini di Fakulti Pengajian Pendidikan, tuan-tuan dan puan-puan, semester pertama tu akan belajar tentang research method. Semester kedua tu akan belajar tentang statistik. Dan pensyarah-pensyarah yang ajar research method statistik sangat-sangatlah pakar. Mereka dah lama mengajar dan mereka boleh fahamkan tuan-tuan dan puan dan tak ada rasa takut selepas tu kepada nombor dan sebagainya. Okay? Jika tuan-tuan dan puan minat kajian kuantitatif, seperti survey dan sebagainya, saya rasa bolehlah ke arah ini. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan berminat untuk qualitative research, kajian yang berbentuk explore, navigating, meneroka, memahami, mengenal pasti, ini biasanya kita tidak bermula dengan pemboleh ubah. Sebab kita tidak ada satu pemboleh ubah yang tepat lagi untuk kita menggambarkan apakah yang kita nak ukur. Sedangkan kuantitatif ni kita dah memang clear. Ini objektif kita, ini pemboleh ubah kita dan ini yang kita nak ukur dalam kajian kita. Tapi kualitatif ni dia lebih berbentuk explores the meaning individuals or group ascribe to a social or human problem. This is based on Creswell. Creswell ni pakar dalam bidang research method, ada banyak buku dia. Dekat perpustakaan kita pun banyak buku dia. Dan tuan-tuan boleh scroll electronic book juga berkaitan dengan Creswell. Okay. Jadi bagaimana bentuk datanya? Biasanya berbentuk teks, berbentuk teks lah, ayat, dan approach, instrumen yang kita nak pakai, alatan kajian yang kita nak pakai. Kalau kuantitatif tadi kita pakai survey kan, tapi kalau kualitatif ni kita akan banyak menggunakan interview, okay? Interview, observation dan sebagainya. Okay? Jadi approach pendekatan kita adalah sangat berbeza dengan kuanti. Kuanti kita deduktif dan kualitatif kita induktif. Okay? Yang akhirnya kita akan dapat dapatan kajian, kita akan kategoriskan dan akhirnya kita memberikan tema. Okay? Um, Tuan-tuan dan puan-puan, 2025 ni adalah zaman AI, dan untuk memahami data-data, menganalisis ini tak susah dah macam dulu. Kita ada banyak apps. Dr. Jazihan mungkin akan lebih explain lah berkaitan dengan perkara yang saya nak cakap tadi tu. Alright, itu yang paling common lah yang saya boleh share untuk dua jenis research ni. Okay, baik. Dan kuantitatif ni dia biasanya saya tekankan kuantitatif dulu. Peranan pemboleh ubah dalam kuantitatif ni, sebab tadi saya kata bila kita tentukan topik
tajuk yang pertama sekali, kita mesti kena ada pemboleh ubah, betul tak Jadi maksudnya kat sini, kita ni adalah as researcher lah, tuan-tuan dan perempuan tu adalah penyelidik lah, penyelidik. Tuan-tuan dan perempuan akan tentukan pemboleh ubah apa yang tuan-tuan nak pakai. Okay. Jadi ada beza untuk pemberatan pemboleh ubah. Kerana kedalaman sesuatu pengajian tuan-tuan tu diukur oleh betapa dalamnya tuan-tuan dan perempuan mendalami pemboleh ubah tuan-tuan dan perempuan. Ayat saya macam tersirat, tersurat, tersurat sirat yang saya cuba fahamkan nanti. Sekejap lagi saya akan tunjuk contoh-contoh topik. Master pendidikan topik ni macam mana, master sains macam mana topik dia, PhD macam mana topik dia kan. Jadi tuan-tuan boleh faham ya. Jadi itu adalah kedalaman pemboleh ubah yang dikaji sebenarnya. Jadi untuk kuantitatif ni very very objektif. Memang clear cut Kita nak study pemboleh ubah A dan kita nak ukur pemboleh ubah A ni dengan cara yang macam ni berlandaskan teori ini. Jadi itu akan membantu kita lah untuk kita proceed, execute dan akhirnya kita boleh complete kita punya research. Alright? Specific IV dan DV, okay, dan structure allows for statistical testing and hypothesis. Sebab dia adalah kuantitatif, data akan datang dalam bentuk nombor. Sah-sahlah kita akan pakai statistik, tapi jangan takut sangat macam saya kata, jangan takut, because statistik ni adalah satu benda yang sangat mudah yang boleh difahamkan dengan baik oleh pensyarah-pensyarah di jabatan dan juga pensyarah daripada fakulti lah khususnya yang mengajar. Sehingga pelajar ni dia jadi macam okay. Dia boleh buat tak susah pun. Alright. So, IV dan DV, saya rasa ni dah ditekankan dalam webinar lepas. Okay. Tapi saya nak bagi tahu, IV ni, the variable that is manipulated, dan dia akan affect the outcome. Dan DV ni adalah is the outcome. Apa yang kita dapat daripada outcome tersebut lah. Okay. Contoh kat sini, IV yang kita boleh pakai dalam kajian seperti kaedah mengajar, seperti kuliah, problem based learning. Ini antara IV-IV yang boleh diukur yang kita boleh study lah apa ni konstruk-konstruk ni berkaitan dengan kaedah teaching. Ada orang guna teaching method, ada orang kata teaching style, ada orang kata teaching learning ya. Dan ada orang kata benda ni dalam curriculum instruction. Okay, apa yang menarik dalam bidang pendidikan ni adalah kadang-kadang satu-satu research kita tu dia ada komponen-komponen lain juga dalam tajuk kajian kita. Okay, jadi untuk menampakkan um, uh, TVET dalam bidang TVET ni sebenarnya, jadi uh, kita boleh lihat bukan saja responden kita tu TVET tetapi um, psikologis ataupun masalah tu memang wujud dalam bidang TVET. Kebanyakan tajuk kajian ni saya tengok kadang-kadang dia very psikologis kan. Dia hanya pakai responden dalam bidang TVET saja. Tapi dia punya pemboleh ubah tu nampak macam psikologi punya pemboleh ubah sangat. Kita tak nafikan benda ni boleh pakai sebab as long as a teacher ataupun student is going to share the characteristic. I mean like benda tu akan berlaku lah sebab dia normal kan. Contohnya apa ni motivation, perception, expectation. Okay. Dan kita boleh pakai juga dalam bidang TVET tuan-tuan dan perempuan. Tapi tuan-tuan dan perempuan perlu hati-hati because topik tu memang need to be in the TVET. Maksudnya memang betul-betul kena dalam bidang TVET supaya untuk menunjukkan bahawa kajian ni akan bagi signifikan dalam bidang TVET. Itu contohnya. Kalau dia adalah dalam bidang kurikulum dan instruction misalnya, jadi tajuk yang diberikan tu mesti clear. Dia akan memberi faedah kepada dalam bidang kurikulum dan instruction, pedagogi dan sebagainya. Jadi apa yang paling penting adalah tuan-tuan dan puan mesti cari masalah dulu untuk come out dengan topik dan kemudian baru tentukan reka bentuk kajian. Ya? Baru tentukan reka bentuk kajian. So dia turun macam tu. Dia turun mencari masalah, tentang cari apa masalah um, dekat tempat kerja kita contohnya sebagainya. Because case study pun boleh jadi satu topik ya. Contohnya terus case study pun boleh jadi satu topik ya. Dan case study dalam kualitatif contohnya. So itu pun boleh sebenarnya. Okay. So ini antara contoh-contoh lah pemboleh ubah IV dan DV yang boleh kita pakai. Ada orang tanya saya boleh tak ini jadi ni? Boleh aje. Okay. It depends on macam mana pengolahan, apakah masalah yang berlaku dan apakah outcome yang kita akan dapat. Okay, next. Okay.
Apakah kaitan pemboleh ubah tadi dengan statistik? Seperti yang saya katakan, selepas tuan-tuan dan perempuan faham topik tuan-tuan dan perempuan tu apa, dah ada pemboleh ubah IV dan DV apa, kemudian tuan-tuan develop proposal tuan-tuan dan perempuan, of course lah ada objektif, research question, hypothesis, semua dah ada. Problem statement, clearly justify what is the problem of your research. Macam saya kata, most of the time, ada orang dia buat topik dulu, tapi dia tak tahu apa masalah dia, which is I think that maybe susah sikit lah. Maksudnya kita kena faham dulu apakah masalah kajian kita ni, baru senang kita nak menulis proposal ni, daripada atas turun ke bawah, maknanya baru kita boleh justified, clear, dan kemudian masuk pada reka bentuk kajian. Tuan-tuan dah tentukan nak buat kuanti ke kuali ke, dan kemudian tuan-tuan dan perempuan tentukanlah macam mana nak guna instrumen tadi. Okay, instrumen tadi, kalau kuanti survey, kalau kuali tadi pakai apa, interview contohnya, interview protokol, okay? Dan kemudian tuan-tuan akan analisis. So ini lebih kepada kuanti. Ini lebih kepada kuanti. Pemboleh ubah tadi dalam kuantitatif tadi yang kita pakai survey tadi tu. So kita boleh analisis dengan melihat descriptive analysis, ya, di mana kita summarize the variables. Lebih kepada kita lihat dia secara general saja. Seperti contohnya kita menilai nilai purata, mean dan standard deviation bagi student test score. Ini contoh. Ada lain tak? Ada banyak. Kita boleh pakai grafik juga. Contohnya kita boleh buat histogram, kita boleh buat pie chart, kita boleh tentukan bilangan gender, perempuan, lelaki dalam kajian kita. Kita boleh buat banyak benda, okay, untuk descriptive statistik. Tapi kedalaman kita tu kita tak dapat nak buat kalau kita tidak ada hypothesis. Okay? Apabila kita ada persoalan kajian yang melibatkan hypothesis, barulah kita boleh dalamkan sedikit kajian kita tu dengan reka bentuk berbentuk hubungan. Okay? Measure the relationship between two variables. Okay? Kajian bentuk correlation. Ada tak kajian bentuk perbandingan? Ada juga. Ataupun kita boleh menggunakan kajian berbentuk perbandingan. Ada soalan pada saya mengatakan boleh tak dalam topik kajian saya tu, objektif saya tu dua korelasi, dua perbezaan. Okey. Saya um, rasa banyak jawapan lah untuk perkara ni, tetapi tengok reka bentuk kajian. Kalau tajuk awak dah memang hubungan antara A dengan B terhadap C, katakan kan. Jadi memang dah ada topik tu hubungan, betul tak kan? Jadi saya rasa empat-empat objektif awak tu sepatutnya tidak boleh ada perbezaan. Okey, tak begitu, kita nampak dia apa orang kata uh, fitnah, fit dalam kajian tersebut. Sebab mau depan-depan semua awak cakap pasal hubungan, ujung-ujung tiba-tiba perbezaan kan. Tetapi jika tajuk kajian awak tu begitu begitu general, contohnya persepsi pelajar TVET tentang pemilihan kerjaya guru, contohnya very very general. Okay, awak tak cakap hubungan, awak tak cakap perbezaan dalam topik tu. So dalam awak punya objektif tu, mengikut Creswell, cuba rujuk balik buku 2014, jika tajuk kajian tu very general, dia tidak ada hubungan, tidak ada perkataan perbezaan dan sebagainya, maka objektif yang anda boleh pakai tu kalau tadi tepat, nak buat dua, apa, satu mungkin deskriptif, kedua correlation, tiga mungkin correlation, keempat mungkin awak tengok difference, contohnya kan. Jadi awak nak tengok difference, contohnya berapa pilih kerjaya guru, berapa pilih tak, berapa orang pelajar TVET pilih kerjaya guru, berapa orang pelajar TVET tak pilih kerjaya guru, contohnya kan. Nah, itu kan difference. Okay, so boleh, itu boleh buat because I mean like tengok data lah. Kalau awak ada satu DV yes or no, awak boleh buat difference. Kalau awak tak ada data tu, awak boleh je cross tab. Kita boleh tengok bilangan yang memilih berapa ramai pilih ya ataupun tidak dekat soalan demografi. So terpulang kepada awak. Alright. Ini contoh yang macam saya cakapkan tadi. Ni saya cakap pasal kuanti dulu, kuantitatif. Okay. Mula tadi saya ceritakan kuantitatif, kualitatif. Ni saya masuk kuantitatif. Okay. Kuantitatif, contoh research topik yang awak boleh pakai. Kalau master pendidikan, ini pelajar, contoh pelajar saya, Cikgu Sazali. Dia dah grad 2024. Tajuk kajian dia adalah hubungan antara kompetensi dengan penggunaan e-pembelajaran dalam kalangan guru pertanian di sekolah harian zon utara. Okay. Kalau tengok kat sini, IV dia ada satu je. Dan DV dia pun
satu. Tapi tak ada masalah sebab objektif kajian dia uh, ada 4 dan beliau sehingga sampai tahap buat regression. Okay? So maksudnya kat sini walaupun dia nampak satu IV satu DV, tapi sebenarnya uh, dia tetap boleh dapat sarjana sebab dalam kompetensi ni yang dia ukur adalah tahap pengetahuan, persepsi guru, pengetahuan dan satu lagi kemahiran. Tiga perkara dalam kompetensi ni. Sebab kompetensi kan ada teori kan. Okay. So jadi ini je contoh untuk masa pendidikan. So very uh, tak susah lah tuan-tuan dan puan sambung lah dekat UPM macam Dr. Raimah ajak selalu sambung sebab kita akan tolong untuk tuan-tuan graduate. Okay? Dia submit semua. Saya rasa okey lah pelajar ni. Pelajar ni okey, tak ada masalah. Okay? Alright. Kau tengok semester pun semester 4 kan. Okay? Alright. Ini contoh Master of Science. Okay? Ni Master Science. Tadi kan saya kata ada dua Master Pendidikan dengan Master Science. Saya rasa Dr. Rahimah dah explain lebih dah minggu lepas kan. Master Pendidikan ni nak kena buat apa. Master Science nak kena buat apa kan. So kalau Master Science, kita nampak dia ada lebih sikit pemboleh ubah yang dia kaji. Contohnya, hubungan antara kepuasan kerja dan keseimbangan kerja kehidupan terhadap komitmen guru pendidikan teknik vokasional. Ini pun pelajar saya, Cikgu Putri, bergraduat dia GOT, dia dapat HLP, dia graduate 2023, graduate on time. Jadi, beliau kalau tengokkan kajian beliau ni sehingga sampai tahap apa ni regression multiple regression analysis dan beliau berjaya untuk dan dia ada satu dia buat EFA exploratory factor analysis, dia buat EFA sebab tidak pernah ada lagi instrumen ini di luar berkaitan dengan mengkaji hubungan kepuasan kerja dan keseimbangan kerja kehidupan terhadap komitmen. So dia buat satu exploratory factor analysis pada bahagian pilot test dia. So saya rasa ini adalah satu signifikan kajian yang bagi satu sumbangan yang besar lah dalam bidang TVET. Okay. Ini contoh Master of Science. Alright. Untuk PhD, ni saya share student saya. Okay, pelajar ni dia dah lulus defense dan ini tajuk dia. Beliau dalam bidang PhD Curriculum Instruction. Okay, kalau tengok kajian dia, kajian kuantitatif, classroom management, sebab dia curriculum instruction, attitude, teaching evaluation dalam curriculum instruction, and teaching efficacy, psychology, that influence teachers' commitment in technical and vocational education and training schools in China. So, kalau kita tengok, banyak pun boleh ubah dan pelajar ini dia punya hipotesis dia sampai tahap dia pakai mediator. Okey, mediator ada komponen dekat sini yang ada mediator dalam kajian dia dan dia dalam proses sekarang ni dalam proses menulis bab 5 lah. Okey. Jadi ini contoh-contoh yang menunjukkan perbezaan master pendidikan tadi, Master of Science tadi dan PhD. Jadi tak payah takut sangat. Kau tengok tadi masa pendidikan very simple dan kebanyakan pelajar kita bergraduate on time. Tak ada masalah tuan-tuan dan perempuan. Kalau ada masalah, kalau tidak boleh jumpa Dr. Rahimah. Okey, dia akan tolong. Okay. Alright. Qualitative research, saya kena cepat 9:17 ini. Okay. Qualitative research ni adalah kajian yang seperti saya kata tadi. Kita daripada awal, kita tidak ada satu pun boleh ubah yang jelas. Kita tidak ada theoretical framework yang jelas tentang kajian kita. Selepas kita menjalankan temuduga, interview protokol dan sebagainya, mungkin kita akan nampak satu framework kita di akhirnya. Jadi penulisan untuk proposal bagi kualitatif sebenarnya adalah lebih ringkas berbanding penulisan untuk kuantitatif, kerana kuantitatif daripada awal anda dah memang kena tentukan pemboleh ubah kajian, objektif, hipotesis dan sebagainya, membawa kepada reka bentuk kajian. Um, Kualitatif pun begitu komponennya, tetapi dia tidak ada hipotesis. Dia ada persoalan kajian, tapi persoalan kajian tak boleh banyak tuan-tuan dan perempuan. Satu, dua, tiga pun dah cukup 2 tahun dah nak belajar kan. Janganlah panjang-panjang sangat kalau masa pendidikan. Kalau masa sains pun sama juga. Saya rasa 3 apa research question tu dah memadai Okay. Um, you can come out with construct. Saya akan tunjukkan contoh ni pemboleh ubah dalam kualitatif. Okey, saya boleh patah balik nanti. Okey, saya pergi kepada tajuk dulu. Tajuk dalam bidang master pendidikan, contoh kajian kualitatif ini pelajar saya
dia telah bergraduat lah tahun ni 2025 bergraduat dia habis 2025 graduate on time HLPS saya rasa HLPS ya, kajian kualitatif dan tajuk dia adalah meneroka faktor yang mempengaruhi guru pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET untuk kekal mengajar di Kolej Vocational Selangor. Okay, ini kalau kita tengok dia sangat very broad. Jadi tak cakap pun faktor tu apa. Betul tak kan? Tapi DV dia kita nampak lah untuk kekal mengajar. DV dia kita nampak lah apa outcome yang kita nak hasilkan dalam kajian ni. So ini contoh masa pendidikan. Very simple tuan-tuan dan perempuan. Dia punya interview protokol pun satu muka surat, dua muka surat. Dua muka surat. Saya rasa dua. Dua, dua, dua muka surat macam tu. Saya tak boleh bertanya banyak kan. Sebab dia masa pendidikan je. Tapi dapatan sangat menarik. Sebab dia di akhirnya kita boleh tengok intention faktor apa yang boleh kita boleh tengok faktor lah apakah yang mempengaruhi guru untuk kekal dalam bidang TVET ni yang mereka ni nak apa sebenarnya untuk kekal. Salah satunya adalah compensation rewards dan juga faktor-faktor luaran lah. Itu contoh saya boleh share sikit lah findings right. Kalau Master of Science kita boleh tengok kat sini topik dia agak dalam sikit lah pengetahuan, niat dan pengalaman mengurus dalam kalangan pegawai Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia bagi aktiviti penangkapan ikan oleh nelayan di Johor. So ini contoh uh, kedalaman um, banyak jugalah macam niat niat adalah satu perkara yang susah nak ukur. Jadi dia boleh jadi satu pun boleh ubah dalam kualitatif punya research dan pengalaman is very broad, so we not specific it with something. So inilah perbezaan kualitatif berbanding yang tadi itu alright. Ada seorang lagi student saya semester 6 sekarang ni. Dia dalam bidang education and technology dan tajuknya adalah Exploring ICT Integration in Classroom Practice Among TVET Teachers in Hebei Province, China. Okay, so they explore ICT integration. So very broad. Dia tak tunjuk kat kita dalam topik ni apa benda yang nak buat. So topik topik kajian, objektif kajian, persoalan kajian dan akhirnya reka bentuk kajian dalam kualitatif perlulah ditulis dengan um, orang panggil apa selari supaya kita boleh nampak di akhirnya kita boleh menyiapkan kajian ini because research is complete process, jadi kita perlu completekan lah. Okay. Ini salah satu lagi tajuk mixed method. Mixed method pun satu lagi kaedah yang kita guna juga dekat UPM kalau berminat untuk buat, cuma tempoh masa agak lama. Pelajar ni Nur Hayati Minta Bawasan, pelajar HLPS ya. Pembangunan model komitmen kerjaya TVET dalam kalangan graduan Kolej Vocasional bidang teknologi mekanikal dan pembuatan di Malaysia. Okay. So ini dalam jugalah sebab dia mixed method. Ada pakai FGD, ada pakai survey. Okay. So ada dua instrumen yang berlaku. Okay. Dalam qualitative research, boleh tak pakai statistik? Boleh. Tetapi sikit je. Kita biasanya tengok percentage. Kan? Kalau contoh kita interview 10 orang, lepas tu kita boleh kajilah berapa percentage mereka ni, gender mereka dan sebagainya. Teknik untuk analisis data kuantitatif juga kita boleh pakai coding. Sekarang ni ada AI tuan-tuan dan perempuan, nanti Dr. Jazihan akan explain dengan lebih lagi. Mudah sangat, sangat mudah aja. Boleh tengok kat YouTube. Saya pun banyak belajar dan memang saya banyak belajar juga yang terbaru ni. Alright. Dan dia tidak boleh begitu numerical lah. Dia hanyalah kita boleh bagi percentage, gender, whatever lah. Benda-benda deskriptif yang kita rasa kita boleh lah. Dan coding tadi, of course lah, kita akan pakai numbering juga kan sebab kita nak code kita punya respondent punya answer. Right? Alright, saya rasa itu saja. Minta maaf Dr. Ina terlebih masa. 3 minit. Okay, itu saja. Okey, baik. Terima kasih Dr. Mala, perkongsian yang Okay. sangat kata memberi inspirasi. Okey, tanpa melengah masa, Dr. Jazihan, Dr. Jazihan ada ya? Dr. Jazihan, kita teruskan dengan sesi perkongsian. Doktor Ina boleh bacakan tak soalan yang untuk yang sesi Doktor Mala takut nanti terlepas pandang. Ya, ya, saya take note nanti kalau ada kita kumpulkan dan kita buat masa sesi soal Oh, jawab nak ya. buat di ujung okey. Ya. Okey, so Dr. Jazihan dah bersedia. Dr. Jazihan boleh mulakan. Terima kasih. Okey, Hmm. 'kejap ya, saya share saya punya screen sekejap.
Nampak ke skrin saya sekarang? Ada masih loading. Nampak tapi macam loading. Ya, ya. Okey, nampak tak? Boleh, dah clear. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Pertamanya saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Teknologi Dr. Inyo, Ketua Jabatan Teknologi Dr. Hazwan, Dr. Rahimah sebagai penyelaras, Dr. Normala sebagai panelis bersama dengan saya pada malam ni. Dan kita bersama kita juga ada Prof. Fauzi sebenarnya. Prof. Fauzi adalah mentor saya, semua alumni UPM, tuan-tuan dan puan-puan yang insya-Allah bakal penerima beasiswa HLP. So, untuk malam ni sebenarnya saya punya topik adalah untuk cover part idea generation. Tadi kita dah dengar daripada Dr. Nurmala berkenaan dengan pelbagai research methodology yang masing-masing tuan-tuan dan puan-puan boleh buat, sama ada nak buat quantitative research ataupun qualitative research, sama ada mixed method pun juga boleh. Tapi sekarang ni mungkin tertanya-tanya, nak buat research apa ni kan? Mungkin dah tahu masing-masing punya kekuatan. Ada yang suka nombor, ada yang suka perkataan. So masing-masing dah tahu kekuatan masing-masing. Dan sekarang ni masa untuk kita tahu ataupun kita fokuskan apa sebenarnya research yang kita boleh buat bila kita nak sambung masters ataupun PhD. Okay. Tapi mungkin bila kita nak sambung masters ataupun PhD kan, mungkin kita rasa macam alamak, tak ada idea lah nak buat apa kan, tak ada idea. Lepas tu mungkin bila kita dah ada idea tu, mungkin kita rasa alamak, topik ni sesuai ke tak sesuai kan. Kalau tak sesuai nanti mungkin bila kita cuba nak apply HLP, kita takut kita punya topik itu akan ditolak. Okay. So sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita ni bukan bermasalah untuk tak ada idea. Sebenarnya saya percaya tuan-tuan dan puan-puan masing-masing semua banyak idea. Masing-masing dah jadi cikgu selama 10 tahun, 20 tahun kan. So sebenarnya kita bukan tak ada idea, tapi something yang kita kena acknowledge adalah kita kena tahu sama ada idea tersebut boleh kita gunakan untuk kita jadikan dia sebagai tajuk ataupun topik kajian kita. Dan macam mana kita nak tahu apa sebenarnya topik ataupun tajuk kajian yang kita boleh buat tersebut? Sebenarnya dia datang daripada pengalaman-pengalaman tuan-tuan dan puan-puan sekalian bekerja sebagai cikgu. Saya percaya masing-masing jadi cikgu dah lama dan berhadapan dengan pelbagai masalah. Tadi Dr. Normala cakap bila nak buat kajian ni sebenarnya dia datang daripada masalah. Saya setujulah tu. Daripada masalah yang tuan-tuan dan puan-puan hadapi itu sebenarnya kita boleh tengok apa kajian yang kita boleh jalankan untuk master dan juga PhD. So sebenarnya dengan masa yang sangat sedikit ni, saya cuba kongsikan 3 objektif utama yang saya nak sampaikan pada malam ini. Yang pertama yang saya akan terangkan apakah sources ataupun sumber yang kita boleh nak generate ataupun kita nak cetuskan idea bila kita nak sambung masters ataupun PhD. Saya cuba cover dari segi tradisional dan juga AI sebentar nanti. Dan nak juga tengok macam mana kita nak gunakan AI powered teknik, macam mana nak gunakan some of the tools ataupun platform untuk kita generate research idea kita. Dan terakhir saya kalau sempat mungkin kita tengok sedikit macam mana kita nak narrow the research scope. Sebab research ni terlampau besar, macam-macam kita boleh buat kan. So macam mana kita nak narrow it down supaya dia menjadi satu research yang realistik dan juga satu research yang boleh kita cover dalam masa cuti belajar yang kita terima daripada KPM. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu masing-masing tadi memang dah bekerja lama sebagai cikgu. So sebenarnya ia datangnya daripada pengalaman kita mengajar di sekolah. Bila kita mengajar di sekolah, kita dah observe, kita dah tengok apa yang work ataupun apa yang really uh, efektif ataupun tidak efektif di dalam bilik darjah. Kalau dia efektif, kenapa dia efektif? Kalau dia tak efektif, kenapa dia tak efektif? Daripada pengalaman-pengalaman tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita boleh ambil pengalaman tersebut dan kita
boleh cetuskan dia sebagai satu idea untuk kita buat kajian kita sama ada dari level masters ataupun PhD. Mungkin bila tuan-tuan dan puan berada di sekolah ataupun di institusi masing-masing, ada isu-isu yang tuan-tuan dan puan nampak. Isu tersebut memang trigger your interest. Kita ada satu isu yang memang cakap, menarik ni kalau kita buat isu ni. Maksudnya kalau tuan-tuan dan puan memang dah nampak isu tersebut berlaku di dalam persekitaran pembelajaran para pelajar kita, mungkin ia boleh diketengahkan untuk kita buat kajian masters ataupun PhD. Okay. Selain daripada kita punya teaching experience, antara perkara yang boleh mendatangkan idea-idea untuk kita buat kita punya kajian adalah datangnya daripada policies dan inisiatif. Sekarang ni macam-macam ada polisi dan inisiatif yang sedang berlangsung dan bakal berlangsung di sekolah. Sebagai contoh, mungkin tuan-tuan dan puan berminat dengan pentadbiran bilik darjah ataupun sekarang ni semua orang tengah bercakap pasal AI. Mungkin AI adalah satu topik yang tengah hangat diperkatakan dan teringin nak tengok AI, macam mana AI being integrated into the classroom. Mungkin digital learning ataupun mungkin masing-masing memang nak tengok dari bidang STEM ataupun TVET. Dan terbaru tentu sekali dengan kurikulum yang bakal dilancarkan pada tahun 2027. Saya percaya banyak sangat kajian yang boleh dilaksanakan dalam untuk kita tengok sama ada kurikulum 2027 ini macam mana kita nak tengok dia punya implementasi dalam bilik darjah. So jadi sebenarnya bila kita terfikir-fikir nak buat research apa ni kan, nak buat kajian apa ni kan. So mungkin tuan-tuan dan puan boleh combine ataupun gabungkan daripada pengalaman tuan-tuan dan puan di dalam bilik darjah bersama dengan polisi yang sedang berlangsung, bakal berlangsung supaya nanti nampak keperluan, nampak kepentingan kajian tersebut untuk dijalankan. Untuk dijalankan. Bila ada kepentingan, ada novelty, ada sesuatu pembaharuan dalam kita punya kajian, tentu sekali kajian tersebut ataupun proposal tuan-tuan dan puan cuba buat, insya-Allah akan mendapat tempat. Nampak prioritinya, kenapa perlunya kita buat kajian tersebut. Okey. So seterusnya, macam mana simple teknik lah macam mana kita nak generate idea ni kan. So pertamanya tuan-tuan dan puan kena tanya pada diri sendiri, why does this problem occur? Kenapa sebenarnya masalah tersebut berlaku? Tuan-tuan dah mengajar lama di sekolah dan cuba cari apa root cause ataupun punca sebenar masalah tersebut berlaku. Tuan-tuan observe, tengok macam mana pelajar sebagai contoh akses sesuatu portal ataupun macam mana pelajar belajar tentang sesuatu topik. Jadi tuan-tuan dan puan tahu, sebenarnya masalah ini sekian, sekian, sekian. So bila dah tahu masalah tadi, okay, dan soalan seterusnya tuan-tuan kena tanya adalah, how do teachers or student deal with it? Kita dah tahu masalah, tapi macam mana dalam situasi sekarang pelajar ataupun cikgu deal dengan masalah tersebut. Adakah dengan praktis yang sedia ada dan juga strategi yang sedia ada yang sedang berlangsung di bilik darjah sekarang sudah memadai ataupun tidak? Kalau tidak memadai, macam mana kalau kita tukar satu elemen, kita buat satu pembaharuan, kita buat satu inovasi, mungkin tuan-tuan dan puan dah lama mengajar dan tuan-tuan, okay, this is not macam mana cara kita patut buat kita punya pembelajaran di dalam kelas. Mungkin dengan penambahbaikan satu elemen, tuan-tuan dan puan percaya, ini boleh menambah baik ataupun membuatkan pelajar lebih faham tentang satu topik. Okay? So, daripada 3 soalan ni sebenarnya kan, tuan-tuan dan puan dah boleh nampak, okey, saya dah nampak ada satu idea yang boleh saya buat untuk saya punya kajian. Okey? Next,
Macam mana kita nak tengok pula? Dia tadi dah ada idea asal, dah ada idea asal macam mana kita nak buat kita punya kajian. Tapi sebenarnya kajian kita ni dah ada orang buat ke? Belum ada orang buat kan? So bila kita nak tahu sama ada kajian ni sebenarnya orang kat luar sana dah buat ataupun belum buat, sama ada it is something tengah hot topic, on trend sekarang, sebenarnya ada dua cara lah. Saya bagi cara yang simple sahaja malam ni sebab kita masa tak banyak. Dua cara yang tuan-tuan dan puan boleh buat. Yang pertama adalah tuan-tuan dan puan boleh tengok pada journal databases. Selalunya kalau pelajar di UPM, kita memang akan gunakan Scopus lah. Scopus ni macam kita punya databases utama untuk kita pergi, untuk kita cari kita punya pembacaan di situ ataupun Web of Science. Tapi sekarang tuan-tuan dan puan belum lagi masuk ke dalam UPN. Mungkin tuan-tuan dan puan boleh pergi ke Google Scholar. Pergi Google Scholar, cari artikel terkini berkaitan dengan topik yang tuan-tuan dan puan nak buat. Okey, saya boleh tunjuk sedikit. Macam mana nak pergi ke Google Scholar. Okay, just type sahaja scholar.google.com. Kat sini kita akan nampak Google Scholar. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan nak buat pasal Gen AI. Gen AI, type saja Gen AI dan klik Gen AI. So, tuan-tuan dan puan nampak, banyak rupanya orang satu dunia dah buat research pasal Gen AI. Dah ada 107,000 buat research pasal Gen AI. Mungkin nak spesifikkan kepada tahun yang tertentu. Mungkin nak tengoklah tahun 2024, 2024, 2025. Apa yang orang dah buat. So nampak dia dah turun sedikit kepada 35,000 research. Okay. Mungkin tuan-tuan dan puan tadi bila jawab 3 soalan tadi tu kan, dah tahu dah. Oh, konteks yang tuan-tuan nak buat sebenarnya adalah kepada secondary school student. Sebab tuan-tuan ni mengajar di pelajar secondary school. Jadi konteks ni adalah secondary school. So nampak tak dia punya ni dah bertukar kepada 4,700. Apa yang tuan-tuan dan puan boleh tambah adalah menggunakan N di sini. Okay, N. Dan kalau lebih baik boleh gunakan double quote. Double quote di hadapan dan di belakang. Bila di hadapan dan di belakang maksudnya secondary students ni datang bersama-sama. Dia tidak datang secara dia punya search tu tidak datang secara tidak berturutan. Contohnya kalau tengok sini kan, secondary school student, dia tak berturutan kan. Kalau kita tambah secondary students ni, dia mesti secara berturutan. Dan bila kita hit search, sekarang ni 4,700, bila saya hit search kan, dia dah tukar kepada 570 sahaja. So basically, Gen AI and secondary students ni dia dah narrow the scope. Mungkin tuan-tuan dan puan nak tambah lagi, nak tengok buat ChatGPT saja. Yang tools lain tak nak tengok. So nampak sekarang ni dia dah lebih banyak. Sebab ChatGPT kan. So mungkin tambah lagi rural. Okay, student yang kita nak fokuskan adalah rural school. So nampak 1,200. So sekarang ni kita dah nampak satu search yang saya kira sangat terdorong ataupun sangat narrow. Jadi kita boleh membantu pembacaan tuan-tuan dan puan kepada spesifik topik yang tuan-tuan dan puan berminat sahaja pada masa sekarang. Sebab kalau kita tengok pada Gen AI tadi, kalau saya hit Gen AI saja tadi, okay? Daripada 1,200 ni, dia akan jadi dah banyak sangat. Dah ada 31,000. Mustahil untuk kita tengok 31,000 ni kan. Sebab skopnya terlampau meluas. Jadi cuba gunakan search string yang spesifik dan narrow supaya pembacaan awal tuan-tuan dan puan lakukan boleh membantu tuan-tuan dan puan tahu, oh sebenarnya untuk certain konteks, okay, ini yang sedang dijalankan oleh pengkaji-pengkaji di luar sana. Okey, selain daripada Google Scholar, apa lagi tuan-tuan dan puan boleh pergi? Yang kedua adalah thesis repositories. Okay? Thesis repositories saya cadangkan untuk pergi kepada Maito. Maito ini dia adalah satu databases yang mana dihimpunkan semua tesis-tesis yang pelajar-pelajar di Malaysia hasilkan. Okay? Macam mana pergi kat Maito ni? Pergi ke Maito, search saja Maito Malaysian Thesis Online, ya. Okay. Pergi kepada the first apa namanya tu result kat atas ni, Malaysian Thesis Online. Okay. Alright, pergi di sini. Alright.
Tunggu dia buka sekejap. Okey. Okey. Contohlah kita nak buat research pasal apa? Kita nak buat pasal flip classroom lah. Contohlah sebenarnya. Saya just bagi random topik saja. Contohnya saya berminat nak buat pasal flip classroom. Okey. So saya find kat sini. Saya find dekat sini. Sekejap ya. Tunggu dia tengah loading. Lambat pula connection saya malam ni. Lambat. Okay, saya boleh terus pergi kepada title terus. Okay. Supaya dia cepat sikit nak cari tu. Sebab kalau all fill nanti dia banyak. Dia nak apa namanya tu nak imbas. Bila title kita terus niru kepada title sahaja. Okay, alright. So sekarang ni kita nampak kalau kita minat nak buat pasal flip classroom, dah banyak rupanya thesis yang dah publish di Malaysia yang memang fokuskan kepada flip classroom. Contohnya tuan-tuan dan perempuan ni memang bidang TESOL. Mungkin nak tengok, ni Marina ni dah publish tahun 2021. Boleh tengoklah Marina ni daripada mana, universiti mana ni. Tengok sekejap. Marina ni daripada thesis, tak ada. Dia tak ada. Dia tak ada ke ni? Sekejap, Dia tak boleh ni. Sekejap, saya buka yang lain. Ini maksudnya dia tak boleh. Kita tak boleh nak buka dia punya thesis. Sekejap, Okay, saya tengok yang first one. Okay. Ini pun macam-macam tak boleh juga ni. Sekejap ya. Sebab ada certain yang memang terus ada PDF. Tuan-tuan dan perempuan memang boleh terus download PDF tersebut. Dia akan ada PDF dekat atas ni. Lepas tu tuan-tuan dan perempuan boleh terus buka dia punya thesis dan boleh terus baca dia punya thesis. Saya buka satu lagi. Get full text. Contoh ni lah kot. Kena be rich pula. Okey. Contohnya macam ni. Student daripada UIA. So dia dah ada dia punya ni. So boleh download saja terus dia punya thesis dan tuan-tuan dan perempuan boleh baca sebenarnya apa dia punya thesis yang dia buat. Terus boleh dapat idea apa yang dia jalankan kajian untuk topik tersebut. Okey. So saya conclude di sini. Untuk tahu basic sekarang ni, tadi dah tahu nak fokuskan ke apa. Boleh pergi ke Google Scholar ataupun pergi kepada Maito untuk tengok apa namanya tu yang dah dipublish di database tersebut, ataupun tuan-tuan dan perempuan boleh pergi ke ProQuest, yang ini international databases lah, boleh tengok pada satu dunia yang publish di ProQuest. Okay? So basically tadi kita dah start daripada broad, kita dah pergi narrow kita punya research tersebut. Kita start dengan general term dulu. Macam tadi saya start dengan Gen AI. Lepas tu saya fokus kepada konteks yang saya nak fokuskan dalam kajian saya. Dan satu lagi tips yang saya nak berikan adalah bila tuan-tuan dan perempuan baca apa-apa artikel ataupun thesis kan, dia ada future research section. So cuba fokuskan kepada future research section. Nak tengok macam mana pengkaji tersebut cadangkan bagaimana kajian yang telah dijalankan oleh beliau dapat dikembangkan lagi oleh pengkaji baru, iaitu tuan-tuan dan perempuan lah. Jadi daripada research yang telah dilakukan, macam mana dia nak kembangkan lagi. So fokus kepada, nak tahu kat mana tu, pergi kepada future research section. Okey. Selain daripada itu, kita sekarang ni semua zaman AI kan. Macam mana kita nak generate apa namanya tu, kita punya AI, kita punya topik menggunakan AI. Pertama sekali, macam Dr. Normala cakap tadi, dia kena start dengan real problem. Tuan-tuan dan perempuan kena tahu problem apa yang tuan-tuan dan perempuan cuba nak selesaikan. Bila dah tahu problem tersebut, cuba fokuskan kepada konteks.
ada konteks yang tuan-tuan dan puan dah terfikir, dah terfikir. Dan juga purpose. Kenapa nak buat kajian tersebut dan kena ada fokus dan juga level. Okey, saya dah sediakan AI prompt ni. Nanti mungkin kita boleh kongsikan slide saya ni. Jadi tuan-tuan dan puan boleh cuba sendiri. Sebagai contoh kat sini, saya punya AI prompt kat sini. I am a role. Apa role tuan-tuan dan puan? Mungkin cikgu lah. Role kita sebagai seorang cikgu. In my context, I observe this problem. Apa real issue yang tuan-tuan perempuan nampak di dalam bilik darjah. Okay? The purpose is to explore or understand apa? Mungkin nak explore ada perkaitan ataupun hubungan macam yang Dr. Normala cakap tadi. Ataupun mungkin nak explore dari segi something yang kualitatif, tak nampak lagi. Masih sama-sama lagi kan. Kualitatif dia tak ada pun boleh ubah tadi kan Dr. Mahala cakap kan. Lepas tu kita buat apa lagi? Please suggest possible research direction or research idea that focus on. Ada tak specific aspect ataupun specific variable. Okay, this is kalau kita nak pergi kepada kuantitatif. Ada tak variables yang memang kita dah berminat. Sebab tadi kita dah baca kan daripada thesis-thesis yang sebelum ni, variable yang orang lah buat. So mungkin variable tersebut kita boleh fokuskan. Okay. And the suggestion should be suitable for level of study. Tadi kita dah cakap kan, Masters of Science ada, MSKK ada PhD. So terus letak siap-siap. Kalau nak buat PhD, terus letak PhD punya level. Okay, saya dah sediakan satu contoh di sini. Saya copy saya punya contoh ni. Saya nak tunjuk sikit dekat tuan-tuan dan puan apa yang akan dia generate nanti. Okay, saya dah ada saya punya ChatGPT di sini. Saya buka new. So saya paste. Okay. Apa sebenarnya di sini? Okay. I am a secondary school teacher. Saya dah bagi konteks kat sini. Role dia adalah secondary school teacher. Okay. Dan konteksnya adalah in my context, I observe that students are passive during technology based lesson. Bila buat pakai teknologi ni, dia orang dah tak excited. Dia orang passive. Okay. So the purpose is to understand why this happen. So your interest is actually nak tahu kenapa ini berlaku. Okay. So please suggest possible direction, research direction or research ideas that focus on student engagement. Nampak tak? Ni adalah variable yang saya minat. Saya nak tengok dari segi engagement ataupun mungkin motivasi. Tak pasti lagi nak buat yang mana. Mungkin boleh throw out, boleh tulis dulu semua variable-variable yang tuan-tuan dan perempuan minat nak tengok. Dan the suggestion should be suitable for a master study in what field? Kalau macam saya bidang saya adalah educational technology. So kat sini tuan-tuan dan perempuan terus letak bidang apa yang tuan-tuan dan perempuan minat nak sambung belajar. Dan bila kita search, tengok dia akan terus keluar macam ni. Contoh, ada kat sini. Core idea nak buat apa? Possible focus apa dia? Sample research angles kat sini. Dah ada dah. Even theory pun dah ada. So this could be one of the you punya research questions yang you boleh buat. Macam mana nak buat? Mungkin boleh gunakan survey, mungkin boleh gunakan manageable sample. Sample ni kena belajar lah. Kat UPM macam Dr. Malina cakap, kena masuk research method class, nanti akan belajar lah macam mana nak tengok sampel dan sebagainya. Paling tidak untuk level ini tuan-tuan dan puan-puan dah tahu method apa nak guna, apa research questions yang boleh dan apa fokus yang tuan-tuan nak laksanakan. Okay. Mungkin daripada prompt ni tuan-tuan dan puan-puan boleh terus tanya lagi. Mungkin nak tanya teori apa yang boleh digunakan. Boleh tanya pada ChatGPT juga apa topik yang boleh disarankan untuk tuan-tuan dan puan-puan buat research proposal. Okay, saya lanjutkan sedikit lagi. Masa saya terlebih sedikit ni. Harap okey Dr. Inyo? Boleh Dr. G. Silakan. Boleh Silakan Okay. Boleh. Seterusnya, sebab sekarang ni ChatGPT. So saya nak introduce satu platform lagi yang dinamakan sebagai Site AI. Dah pernah dengar dah pasal Site AI? So Site AI ni sangat menarik bagi saya, especially untuk researcher yang baharu, sebab dia akan membantu kita untuk buat ringkasan literature review. Sebagai contoh, tadi bila tanya ChatGPT dah tahu dah, okey nak buat research pasal apa. Dah tahu dah research tertentu yang memang kita nak buat. Sebagai contoh, nak buat pasal, kita tengok satu Okey, kita nak buat pasal student motivation in technology based learning
dan kita nak gunakan teori self determination theory SDT. Teori ni teori yang sangat popular lah untuk apa namanya tu motivation. Okay. So kita dah dapat idea, oh nak buat ni. Tapi sebenarnya apa yang orang tengah buat kajian ni nak tahu literature, daripada literature orang tengah bincang pasal apa. So saya cadangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke satu website namanya site.ai. Okay, di sini make sure login terlebih dahulu. Macam saya dah login. Okay, pergi kepada assistant di sini. Okay. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. Boleh tanya dekat sini. Adakah terdapat hubungan antara motivasi dan penggunaan teknologi? Ni saya ambil random saja, okay? Dan saya tick kepada use table mode. Okay, alamak saya tak sign in pula. Let me try to sign in sekejap. Okay, sekejap . Okay. Let me try to use this one. Okay. Saya start new chat. Okay, tadi saya dah type. Saya paste sahaja. And saya tick pada use table mode. And saya hit search di sini. Okay. Saya nak tengok tadi motivasi dengan penggunaan teknologi. So, kita tengok sama ada terdapatnya hubungan antara dua pemboleh ubah tersebut. Okay. So, nampak di sini. Okay. So, dia akan keluarlah semua artikel yang membincangkan antara motivasi dan juga penggunaan teknologi. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat sini, dia dah ada respon siap-siap. Dia kata, ya, terdapat hubungan antara motivasi dan penggunaan teknologi. Jadi, bila tuan-tuan buat proposal nanti, boleh terus cite research ini di dalam proposal tuan-tuan dan puan-puan. Saya pelik kenapa saya kena upgrade ni. Sebenarnya saya dah purchase um, saya dah purchase untuk apa namanya tu paid version. Tak mahal untuk paid version tak mahal. So dalam RM15 sebulan saya rasa something yang boleh dibayar. Something yang boleh dibayar oleh tuan-tuan dan puan-puan. RM15 macam tu satu bulan. Sekejap, ya. My connection. RM13. Sekejap, Dr. Najah Zihan nak tunjukkan Ya. sebenarnya si AI ni banyak lagi function dia. Ya, Kalau betul. paid version tu berbaloi lah. Kalau Mm-mm. kita nak guna, dia bukan charge untuk setahun terus dia by per month.
Betul. Kalau nak invest terus setahun boleh teruslah dalam 150 kalau tak salah saya kalau nak setahun terus. Tapi kalau nak bayar per month macam contohnya memang bulan tu memang kita nak buat banyak literature review kan. So mungkin bulan tu kita boleh subscribe lah. Mungkin bulan yang lain kita tak nak banyak buat literature review so tak payah bayar. Betul. Mm-mm. Dia ada Saya, beza lah. Site betul. yang apa tu yang free version dengan yang berbayar Dia banyak Betul. lagi kita boleh buat. Sebenarnya kita boleh explore lagi. Saya tak tahu kenapa saya punya connection malam ni ke. Hmm. Website site ni dia daripada hari ni dia ada problem sikit. Dia Oh slow. ya ke? Daripada siang tadi. Oh patutlah. Saya macam pelik ni kenapa macam tak Daripada biasa siang tak macam tahu mungkin dia patut. database dia Ah, penuh apa ke tengah. okey, patutlah. Tapi selalu Itulah. okey lah. Selalu okey kan tak ada masalah. Tu pelik ni. Hmm. Okey, saya nak terangkan sebenarnya bila tuan-tuan dan puan-puan dah ada sebagai contoh lah kita nak tengok hubungan antara motivasi dan penggunaan teknologi. Tadi tuan-tuan dah nampak ada satu kolom yang mana tuan-tuan nampak dia ada respon sama ada ya ataupun tidak. Nak tengok hubungan antara motivasi dan penggunaan teknologi. Tapi selain daripada itu sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan boleh tambah pelbagai kolom yang lain yang mana sebagai contoh tuan-tuan nak tahu selain daripada motivasi dan penggunaan teknologi mungkin ada variable lain yang dibincangkan dalam artikel tersebut. Jadi kita boleh tanya, ada tak pemboleh ubah lain yang dibincangkan dalam kajian ini? So dia akan tambah lagi satu kolom, dan dia akan cakap, selain daripada motivasi dan penggunaan teknologi, artikel ini juga membincangkan tentang contohlah self-efficacy, kebergunaan, kebolehgunaan. So semua variabel yang lain akan disenaraikan terus. Jadi ia sangat memudahkan tugas tuan-tuan dan perempuan tanpa baca secara detail. I mean like of course kita kena baca balik untuk kita tengok sama ada apa yang dibagi itu betul ataupun tidak. Tapi at least at this stage tuan-tuan dan perempuan tahu. Okey, selain daripada motivasi, selain daripada penggunaan teknologi, variable apa ataupun pemboleh buat apa yang selalu dibincangkan di dalam sorotan literatur dan kita boleh dapat idea. Okey. Motivasi selain itu nak tambah apa lagi variable dalam kita punya kajian. So kita boleh tambah lagi variable yang lain. Kalau tadi nampak apa namanya tu Dr. Normala cerita kan dalam dia punya student thesis dia kan ada macam-macam variable tersebut kan. Mungkin ada variable yang memang tuan-tuan dan perempuan berminat untuk buat kajian. Okay, nampaknya saya rasa memang site malam ni tak memberikan kerjasama lah untuk saya tunjuk. Masih lagi dia loading. So tak boleh nak tunjuk. Mungkin nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba. Boleh try register dan boleh cuba sendiri tengok macam mana site ni dapat membantu buat proposal. Okey, selain daripada site, apa lagi yang kita boleh gunakan? Satu lagi ya. Dr. Ino boleh sempat Dr. Ino satu je lagi. Boleh. Silakan Dr. J. Okey. Tak apa. Alright, satu lagi. Nak tunjuk pasal kinetic papers ni. Saya rasa kinetic papers ni antara platform yang menarik sebab dia akan memberikan kita satu visual mapping macam mana satu artikel itu sebenarnya berhubung dengan artikel-artikel yang lain. Selalunya kan, bayangkan bila tuan-tuan dan perempuan baca satu artikel, tuan-tuan rasa, menariklah artikel ni kan. Tapi nak cari dia punya artikel-artikel yang lain yang dia dah cite dekat dalam research tersebut mungkin mengambil masa yang lama sebab kena tengok pada dia punya reference kena baca satu-satu, kena search pula satu-satu. Tapi dengan connected papers ni dia akan buat visual mapping secara automatik. Biasa tunjuk saya dah buka satu kat sini. Saya harap boleh jangan down. Okey. So kat sini sebagai contoh saya dah buka satu artikel yang dipanggil Design and Comparative Evaluation of Visualization Onboarding Methods. So kalau nampak kat sini, dia ada artikel-artikel lain yang dihubungkan untuk artikel yang utama, iaitu artikel yang utama dekat sini apa? Flexible Learning Experience Analyzer, FlexXA. This is just the name of that they are giving for their articles. Sentiment Analysis of College Student Through Machine Learning Algorithm. So daripada artikel utama ni, bila tuan-tuan dan perempuan roll over your cursor, boleh nampak ada artikel-artikel lain yang connected kepada artikel
tersebut. Sebagai contoh, memang berminat nak tahu tentang, contohlah nak baca tentang, let me try to go one article here. Okey, nak baca tentang ni, visualization and onboarding tadi, boleh terus klik pada PDF dan dia akan buka PDF artikel tersebut. Ataupun dia akan download lah. Kat sini saya dah download. So, terus nampak dia punya artikel dan boleh baca lah macam mana artikel ini dibincangkan pula. So, nampak dia punya hubungan antara artikel utama dengan artikel tersebut. Okey, macam mana nak cari? Just search saja apa namanya tu, you punya artikel dekat atas ni, type saja search for paper. Sebagai contoh nak buat pasal Gen AI tadi kan, so mungkin ada Gen AI, contohlah saya ambil random je, saya ambil random saja. Education, kita nak narrow kepada education. Okay, contohlah saya nak ambil ni, a critical review of Gen AI policies in higher education assessment. So saya klik kat sini. Okay. So nampaklah semua artikel yang dibincangkan dalam artikel tersebut. So dia hubungkan antara satu artikel dengan artikel yang lain. Nampak? Sebenarnya semua artikel ni ada perkaitan. Ada perkaitan. Dan dia punya bulat-bulat ni ada besar dan kecil lah. Maksudnya makin besar artikel tersebut, makin banyaklah citationnya. Sebagai contoh ni, Chan 2023 ni nampak ni. Dah ada 728 citation. Maksudnya artikel ni memang famous lah. As compared to Truyol ni. Truyol ni tak ada lagi orang cite dia. Kalau macam campur. Campur ni pun tak ada lagi orang cite dia. So lagi besar ni, lagi banyak. Macam contohnya Kamalov ni, dia dah ada 577 citation. Lagi besar bulatan tu lagi famous. Betul, lagi besar bulatan lagi famous. Maksudnya bila dia famous ni mungkin dia lebih impactful dan banyak data empirical yang kita boleh cite daripada artikel tersebut. Contohnya kalau berminat dengan Kamalov ni, klik saja pada PDF, tu terus buka lah PDF tersebut. Boleh bacalah apa pula pasal Kamalov ini. Okey. Alright. Saya rasa Dr. J ada lagi ke? Ya. Boleh bagi kod satu lagi ke? Masih Apa dia? peserta nak belajar lagi ni menggunakan AI ni. Saya sebenarnya nak berminat. Nampak macam dah buka tu, Perplexity dah ada kat atas tu, apa lagi ada? Nampak tapi masa tak cukup. Satu-satu, one more. One more. Okey, Dr. G, kita nak belajar ni. Nak belajar Saya pun nak belajar. Apa yang saya dah buka Apa yang saya buka ni? Saya dah buka mana Perplexity. Nampak dah buka tadi. Kalau ada yang lain baru-baru sikit, bukan nak belajar juga. Malam ni sebenarnya saya nak tunjuk banyak site AI ni sebenarnya. Tapi itulah site AI ni tak tahu kenapa dia tak boleh pula. Cuba lagi sekali site AI ni. Tak puas hati. Dia tak boleh nak ni. Ya betul, site AI pun dah impactful dah banyak. Dia sangat impactful. Sebab site AI ni bagi saya untuk yang baru kan, memang sangat-sangat berguna untuk site AI ni. Kalau bayar RM13, RM15 sebulan tu saya rasa sangat berbaloi lah. Sangat berbaloi. Saya cuba lagi sekali. Harap-harap boleh site AI ni. Dr. Jazian pernah guna Undermine tak? Undermine saya tak pernah guna. Dr. Rahimah guna Undermine? Undermine saya guna. Undermine dia macam buat SLR sikit. Dia dah buat sama lah, dia boleh bagi data macam-macam. Kita boleh cari. Sama macam site jugalah. Dia dah ada boleh kolom-kolom tu. Ya. Dia buat rumusan lagi untuk dia punya. Dia antara Undermine dengan site mana lagi yang ni? Tapi macam saya pakai site apa tu, Undermine yang free version, dia memang limited lah. Dia memang tak boleh guna selalu. Macam seminggu boleh sekali je. Oh lah. Dia macam kalau tapi memang mahal tak? Kami tanya kawan-kawan yang menggunakan, yang pernah guna, yang subscribe tu memang sangat powerful. Yang Undermine tu lah lebih daripada site AI tu. Mahal tak? Tak pasti, tak ingat dah berapa. Sikit lah daripada site AI tu. Saya rasa memang tak boleh. Mungkin saya macam mana spelling? Undermine. Undermine AI. Undermine, yes. Kita boleh tengok sedikit Undermine AI ni. Betul. Which one? Mana tadi? Patah balik tadi. Mana tadi? Ada tadi dah keluar tadi. Tu yang atas tu Undermine. MIND. Under. Ha? MIND. Okay, Undermined.
Mind. Okay. Tahu tak? Tapi undermine ni dia akan Oh, prompt this kita. one. This Kita one. akan This one. dia akan prompt kita nak menjurus ke, dia akan tanya kita banyak soalan lah, akan prompt kita supaya kita pergi Hmm. narrow 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 apa kita nak, then baru dia keluarkan data yang kita nak tu. Oh, ni lah macam ni ah. Maksudnya dia Ha. macam ChatGPT lah. Kita kena ada prompt. Betul? Ha. Ha. Okay, Mm-mm. cuba kita try. Tadi Tapi saya ada. dia suggest lah, nanti dia tanya kita nak buat apa, untuk peringkat Hmm. mana, untuk level berapa. Sebab Ha. tadi saya dah prepare this prompt. Mungkin kita boleh tengok sekejap. Kita masukkan sekejap dekat dalam dia punya ni. Tengok macam mana Boleh dia buka punya tak? perbezaan. Alamak, kena register lah. Dia kena register ya. Oh, alamak. Hmm. Banyaknya. Dia kena register lah pula. Lambat nanti. Kalau tak register tak boleh lah undermine ni. Tak boleh nak saya tunjukkan. Tadi Dr. G dah buka kat atas tu, ada Perplexity yang dah buka. Ke apa ada lagi dia? Perplexity. Boleh je kita nak buka Perplexity. Sekejap. Okay. Perplexity AI. Perplexity AI ni sebenarnya dia menarik juga. Menarik juga. Sebab dia... Oh, ni bukan. This one. Perplexity. Perplexity. So dia boleh... dia macam ChatGPT jugalah. Kita kena prompt dia banyak. Dr. Rahimah memang biasa guna Perplexity ke? Jarang-jarang juga guna. Jarang-jarang guna. So saya sendiri pun jarang guna sebab saya sebenarnya lebih kalau macam apa namanya tu ni lebih kepada side AI sekarang ni guna banyak side AI. Tapi dia okey lah Perplexity ni. Perplexity ni okey. Dia memang nampak tak? Dia ada sources yang dia cite terus. Hmm. One of the good thing is dia dah ada sources yang kita boleh tahu dia dapat data tu daripada mana. Sebagai contoh kita nampak dia punya kat sini kan. Dia daripada which research yang dia dapat. Terus kita boleh pergilah kepada research tersebut. Kalau macam ni dia nampak tak dia cite daripada mana. Motivation and cultural factors. Ini datangnya daripada Science Direct. So nak validate sama ada betul ataupun tidak apa yang dia dah claim kat sini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh klik saja kat Science Direct ni. Dia akan buka Science Direct punya website. Nampak. Kat sini kan. Lepas tu boleh terus cite je lah. Masukkan dalam citation. Cite macam mana? Klik saja pada sini. Boleh cite lah. Kat sini boleh pergi kepada apa namanya tu pakai RIS ataupun BibTeX. Kalau pakai apa namanya tu Mendeley, boleh terus save pada Mendeley teruslah. Ataupun kalau nak view PDF, klik saja view PDF untuk baca. Okay. Alright. Okay. Ni pasal Perplexity lah. Saya rasa menarik jugalah Perplexity sebab dia transparent. Kalau macam ChatGPT tadi, dia punya ni dia tak macam, dia tak nampak tak dia tak ada citation. Dia tak ada dia punya source. Thinking process tu tak nampak di sini. Dia tak ada thinking process dan dia tak tahu source tu datang daripada mana. Padahal sebenarnya saya punya ChatGPT yang berbayar. Saya punya ChatGPT yang berbayar. Saya pakai the latest model which is 5.2. As compared to the Perplexity, dia lebih transparent. Mungkin kalau side AI tadi down, mungkin tuan-tuan dan puan boleh pergi kepada Perplexity lah. Nak tengok apa nama tu citation dan sebagainya. Boleh terus pergi kepada Perplexity. Okay, alright. Mungkin saya Okay. boleh... Dr. G, saya share yang tadi undermine yang saya punya ni. Mungkin Dr. Rahimah nak share. Boleh. Saya Sebab saya kena, sharekan undermine. saya kena register lambat pula nak register. Ada share undermine yang saya pernah guna. Okay. Okay, nampak ni adalah undermine. Tapi kalau kita buka dia punya yang mula-mula tu, dia akan minta kita, masa kita klik kat search tu, memang dia akan minta kita bagi masukkan apa itu punya interest, tapi dia akan prompt kita, dia nak tahu kita nak fokus kepada level mana, umur berapa,
dalam Malaysia ke luar negara ke, dia Hmm, akan tahu macam hmm, tu lah supaya dia hmm, akan narrow kita nak yang macam mana sebenarnya kan. Okay, hmm. let's say macam ni yang saya cari ni tentang augmented reality lah, application for TVET solving education untuk deaf learner. So dia bagi saya dia punya dalam, kalau kat sini kan dia bagi detail tentang kategori kita cari. Lepas tu dia akan bagi juga macam kita nak gaps, dia dah buatkan untuk kita gap dia, apa yang gap yang dah ada dalam literature. Macam, saya pergi kat sini kan dia ada macam top reference over time, dia bagi timeline, yang mana artikel yang ada. Lepas tu development of ideas, dia bagi cerita ni siapa yang mula start buat kajian tentang benda AR dalam fashion ni. Lepas tu dia bagi juga tentang ni dia punya timeline dia. Sekejap, tadi ada okay, which paper cite the same foundational papers for relevant papers. So dia akan bagi kita lah. Okay, macam yang kat bawah ni saya nak share. Dia akan bagi kita hit kat bawah ni. Paper yang saya nak yang terdekat dengan yang saya nak gunakan. Macam ni 100% artikel ni adalah relevan dengan yang saya nak buat kajian. So dia kata paper ni yang boleh saya cite lah 100% berkait dengan apa yang saya nak cari. So dia akan bagi kita lah yang mana paper ni 88% sahaja. So dia akan bagi komen juga kat sini kenapa dia 88% saja, sebab dia mungkin fokus kepada something else ke, dia lari sikit kat mana ke. So kita nampak lah setiap artikel ni highlightnya bahagian mana. So ini antara dia bagi dia punya detail lah tentang artikel-artikel yang dia suggestkan. Dan kita boleh buka lah artikel tu, kita boleh download, kita boleh baca dan sebagainya lah. Ini kalau yang kita gunakan Undermine tadi. Ni free version Dr. Imah ya? Ada yang free version. Okay. Tapi kalau yang sedengar, kalau siapa beli yang memang full version, dia memang sangat menarik katanya. Sebab dia ada banyak yang dia boleh buat lah. Tadi kat mana tadi dia ada gap. Dia boleh bagi tahu juga gap dia apa. Dalam banyak artikel ni apa yang gap dia dah highlightkan untuk kita, apa gap dia semua. Oh, gap pun dah ada keluar dah. Ya. Ni contoh yang saya pernah guna lah. So dia akan bagilah nanti um, apa dia punya, dia still ada history dia. Okay. Kat sini tadi kan macam mana tadi gap dia, jap ya. Jap mana trend and significant, nampak dia bagi which papers, okay, jap mana gap dia, reference or kronologi dia, metodologi dia. Okay. So ni dia dah bagi pada kita lah. Kalau kita klik satu persatu ni, dia dah bagi lah dia punya maklumat lah. Kalau Ah, bagi siapa yang memang tengah cari research idea tu, boleh pergi dekat tu Dr. ah, Rima ah. tu. Tu implication and recommendation for future research. Itu sebenarnya kita nak tengok. Ni. Okay. Sebab sekarang masing-masing dalam fokus nak Ni. buat Ya. proposal kan. Nak buat Ya. proposal kan. So fokus Ni. kepada tu. Recommendation for Ya. future research. Tu measure distinct construct dia, apa suggestkan dia daripada artikel nombor 4, artikel nombor 10. Ni moderated pathway, ada suggestkan ensure the TVET authenticity kan. Ni artikel mana. So dia dah bagilah kita. Betul. So kat sini baguslah untuk kalau siapa nak cari idea mula-mula kan. Kita boleh gunalah kat sini. Ni antara ni yang kegunaan Undermine lah. Okey, boleh. Saya kadang guna ni untuk buat, bila nak buat artikel kan, nak cari literature review untuk backup kan. Nak tengok artikel mana yang relevan dengan kita punya artikel. So, saya gunakan jugalah benda ni. Macam ni dia bagi aja 46%. Tak ada sangat orang kaji yang tentang yang berkaitan dengan apa yang saya kaji ni. Okey, so dapat saya share. Ini mungkin ada boleh cuba nanti Undermine. Ni yang free version. Okey, saya rasa itu saja. Kita pulang balik kepada Dr. Iniom. Mungkin kita buka kepada soalan lah. Kok ramai yang nak tanya soalan ni. Okey, baik. Okey, terima kasih Dr. Jalihan, perkongsian yang sangat bermakna. Kata banyak nak dive tu, tak sempat nak share semua ya. Jadi perlu buat lagi satu siri ni untuk bahagian ni. Okey, manakah kita punya chat session pun apa sangat meriah dengan pelbagai persoalan ya. Jadi saya rasa tapi banyak juga yang telah dijawab oleh Prof Fauzi, Dr. Normala sendiri dah jawab juga ya. Jadi kita boleh open lah the session sekarang untuk peserta bertanyakan soalan secara verbal lah, lebih senang ya. Sebab kalau chat ni mungkin terlepas pandang jugalah, tapi saya rasa kebanyakannya Prof Fauzi dah jawab jugalah. Terima kasih ya Prof. Okey, kita boleh mulakan jika ada persoalan, silakan. Okay, kita buka kalau ada soalan lagi nak tanya. Hmm.
Kenapa diam pula? Aku Oh malu. tadi Malu nak doktor bertanya. boleh rekomenkan SB dalam bidang education psychology. Kita ada Doktor Aini Marina, Betul. kita ada Doktor siapa lagi psikologi? Prof. Samsila, Prof Samsila, Dr. Aimina Aimi. Suha, Ha. Doktor Aimina Aminah Suha. Suha, Doktor Mm-mm. Aminah Suha. Dengan Dr. Nur Aniza. Yes. Betul? Okey, Mm-mm. Doktor Noaniza betul. Kita ada 4 Mm. orang. Untuk ada bidang early childhood tak? Kat UPM kita tidak ada di Fakulti Pengajian Pendidikan, Boleh. kita tidak ada early childhood. Tapi kalau nak buat untuk curriculum and instruction, boleh Boleh? parking bawah tu pun boleh juga. Mm-mm. Betul? Ayuni Nazurah tanya kalau nak fikir tukar bidang, kalau PhD kerjasama dengan course master kita, ada boleh confirmkan tak? Okey, ni kita dah bincang minggu lepas Mm-mm. tentang laluan bidang kita. Kalau boleh kita kekalkan dalam bidang yang sama. Maksudnya bidang sama tu kalau katakan kita bidang sains, kita tetaplah bidang sains tapi mungkin fokus kita pada kurikulum atau pedagogi, boleh buat pada assessment, boleh berbagai lah. Jangan lari bidang daripada sains tiba-tiba jadi orang masuk apa tu ekologi ke kan, daripada sains tiba-tiba pindah ke contohnya buat bahagian petak apa tu yang jauh lah, jangan yang jauh maksudnya kita kalau boleh kita kekalkanlah dalam momentum yang sama supaya nampak kepakaran kita di situ. Uh, lagi ya kat sini. Tadi Dr. Raiman ada satu soalan pertama tadi mungkin Ha, ni Dr. Namala boleh tolong jawabkan ha. ada apa Cikgu Hani Nadira bertanya adakah Hmm. tajuk kajian untuk EDD adakah sama atau setaraf dengan PhD ya. Ada tak kalau contoh-contohnya untuk dikongsikan dengan Cikgu Hani? Okay, kalau kita nak macam tadi saya ada tengok jugalah mesej kan, dan seperti yang semua tahu kita tak offer lagi EDD di Fakulti Pengajian Pendidikan. Tapi EDD ni dia punya program uh, tidak sama seperti PhD kerana courses bilangan credit hours yang pelajar perlu ikuti lebih tinggi. Dia lebih banyak credit hours courses berbanding dengan PhD. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, dia juga ada komponen-komponen lain lah. Um, Seperti yang saya lihat sebelum ni dalam pembinaan EDD tu ada program yang perlukan pelajar pergi internship. Eh? Jadi itu satu perkara yang uh, komponen yang lain. Jadi berbalik kepada uh, soalan tadi, pemberatan tesis sejauh mana kajian tu dibuat, saya rasa kedalaman untuk PhD tu lebih mendalam tesis. Sebab tu kalau di negara seperti Amerika Syarikat, dia tak panggil tesis. Kalau EDD dia panggil Dissertation. dissertation. Yes, dia Yes. panggil dissertation. Dan dissertation ni berbeza dengan tesis sebenarnya. So saya Yes. boleh kata dia up sikit daripada masa sains tapi dia bawah sikit daripada PhD. Kalau untuk penyelidikan lah. Untuk EDD Untuk EDD ni penyelidikan tetap penyelidikan tuan-tuan dan perempuan. Maknanya research is the whole process. Tetap juga proposal, lepas tu kena ethics, betul kutip data, analisis, findings, semua benda kena buat lah, conclusion semua kena buat. The whole chapter one tu kena buat, tetapi pemberatan kedalaman sejauh mana uh, apa penyelidik itu mendalami kajian masing-masing adalah kurang daripada pemberatan daripada PhD tadi, sebab dia adalah bukan tesis tapi dia adalah disertasi. Tapi kita tak ada tajuk kajian lah, Hani. Minta maaf sebab kita tak ada program tu lagi Ya. malam ni. Okey, Okey. terima kasih Dr. Okey. Mala. Jawapan yang Okey. sangat membantu InsyaAllah. Semoga jelas ya. 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 Okey, mungkin juga saya boleh sentuh sikit. Ada soalan peserta bertanya macam Ya. mana nak hasilkan sinopsis kajian sebab masa proses permohonan kita peserta kena buat sinopsis kajian dan sinopsis ni biasanya ringkas lah kan. Jadi apakah aku kata elemen penting yang perlu ada dalam sinopsis tu yang boleh membantu applicant ni untuk mendapat peluang lah. Dr. Normala boleh tolong bagi pencerahan kot.
ke? Boleh Hmm. ataupun saya rasa mungkin lebih sesuai Dr. Raimah, kalau Dr. Raimah ada, sebab Terima. beliau banyak terima Kita Jual terima proposal apa ya ni kan? terima calon kita punya akan cover proposal. topik siri tiga tu ini untuk Ya, untuk Ah, proposal sinopsis ya. sekali dengan proposal. Ya Okey, baik. saya. Jadi ah, kena datang lagi siri tiga ya, kena join Eh, lagi ya, ya. kan cari ID kena dulu. dengar Cari kena dengar ID Dr. dulu. Raimah. Ni Puan Raidah tanya tadi ya. Terima kasih Ya, untuk soalan tu. okey, okey. Okey, yang Ah, kedua ah. ini soalan terbaru ni. Saya minat dalam bidang apa ni, pertanian. Jadi jika saya nak buat Hmm. kajian berfokus pada murid yang mengambil elektif pertanian di sekolah Hmm. menengah, adakah skop ini terlalu kecil untuk kajian PhD? Ya, betul. Um, Macam saya katakan tadi, kajian ni kalau tengok tadi soalan-soalan kat atas semua saya nampak kan, semua orang nak buat kajian dan dia ada kaitan dengan pembelajaran, dia ada kajian tentang prestasi dan sebagainya. Tapi apa yang kita nak ukur tu tuan-tuan dan perempuan, jangan kita tentukan lagi, tetapi lebih kita tengok pada masalah. Kalau masalah di sini adalah murid mengambil elektif pertanian di sekolah menengah, adakah masalahnya kuantiti, bilangan murid yang semakin kurang? Adakah masalah teaching method, guru menggunakan kaedah pembelajaran yang lama, bukan pembelajaran abad ke-21, tak ada elemen digital dan sebagainya, hingga murid hilang minat dan drop kelas, kemudian dia balik pada kelas asal, dia tukar daripada aliran tu kan, itu pun berlaku juga kat Hmm. sekolah. Dan ketiganya, adakah sekolah tidak bagi support, contohnya kerana tidak ada keluasan tempat untuk melakukan pertanian, maka sekolah kata um, program ni banyak ni je lah pelajar dia kan, dia dah Hmm. macam set limit kan, sebab itu ada satu persepsi pada minda. Semua orang mengatakan pertanian ni kena ada space, sedangkan uh, kita ada urban farm dan sebagainya, dan which is Hmm. tingkatan 4 dan 5 kalau nak ikutkan boleh je kita offer, tak begitu besar keluasan tempat Hmm. yang kita perlukan. Hmm. Kalau besar Alhamdulillah, tapi banyak sekolah tak ada tempat, kita pun faham. Hmm. Hmm. Alright, so di situ um, uh, tuan ke puan ni jadi kena perlu cikgu perlu lihat apakah masalahnya sebenarnya dan apakah kesan daripada masalah ini. Kalau murid kurang, apa kesannya kepada sekolah, ataupun uh, adakah teaching method tadi yang mempengaruhi apa ni pengambilan pembukaan subjek elektif di sekolah-sekolah di seluruh Selangor contohnya, kan. Jadi apa kaedah pengajaran yang tidak berkesan, ataupun kompetensi guru, kita boleh ukur tengok tahap pengetahuan guru berada di tahap apa, guru saya rasa pergi kursus dan sebagainya, dia improve kan, tapi sejauh mana skills kemahiran dalam mengajar. Dan juga boleh jadi masalah guru tanpa option. Guru bukan option pertanian tapi kena masuk dan mengajar pertanian contohnya kan. Jadi dia ada banyak masalah yang perlu dilihat, dan apakah masalah yang sudah diselesaikan sebelum ni, kita tak payah kaji dah tuan-tuan dan puan. Tak payah kaji dah. Hmm. Kita kaji Betul benda betul. yang belum lagi belum lagi belum lagi belum lagi dikaji dan sebagainya. Hmm. Yang saya tengok sekarang ni, isu dalam pertanian adalah keterjaminan makanan. Bukan je isu literasi, tentang sejauh mana kita betul-betul literate kan, ambil berat tentang faham tentang keterjaminan makanan, tapi apakah usaha, bukan bercakap je keterjaminan makanan, tapi kita buat tak. Apa usaha di sekolah, adakah sekolah buat jaminan makanan tu, maknanya bukan hanya apa blueprint semua ni boleh buat kan, maknanya tulisan ni semua orang boleh buat, tapi apakah dia diterjemahkan dalam bentuk praktikal. Jadi itu yang kerajaan kita, kalau kita tengok sekarang, itu yang dia nak tengok dekat sekolah ni, ada projek dan sebagainya. Itu bukan nak bagi cikgu kerja lebih, tapi lebih kepada untuk menterjemahkan maksud cikgu itu faham tentang keterjaminan makanan dan berasa suka untuk mengajar pertanian dan tidak merasa beban. Hmm. Begitulah. Jadi saya tengok pertanian ni, kalau saya boleh share, mungkin Dr. Ini boleh sambung juga kan. Kita tengok banyak masalah berlaku pada uh, sekolah ni melibatkan guru juga kita tengok kan. Dan banyak aspek boleh dikaji lah. Facilities is the main thing kan. Itu kita dapat lihat lah banyak kekurangan di sekolah yang perlu ditambah baik. Okey, Okey, terima itu kasih Dr. pendapat Mala saya. Okay. atas penjelasan. Hmm. Jadi kesimpulannya tadi peserta tanya elektif sebab pertanian ni adalah apa khusus Ya, elektif subjek elektif di ya. sekolah. Jadi sebenarnya kalau ikutkan dia tak kira lah elektif ataupun teras sebab kita pun memang ada pelajar yang buat kajian PhD dan Master of Science untuk fokusnya Hmm. bidang pertanian. Jadi yang paling penting adalah mencari isu permasalahan yang ingin dikaji. Kemudian bolehlah di apa kata
kita disesuaikan dengan bidang pendidikan sains pertanian itulah. Okey, seterusnya yang ini Soalan tahun Dr. Azlan lepas. tu, Dr. Inyo, mungkin Dr. Dr. Fauzi boleh jawab. Azlan. Yang mana yang tak jumpa cari banyak sangat ni. Sekejap ni, yang Dr. Azlan tanya, adakah kajian PhD Okey. berkenaan pembangunan modul adalah terlalu besar atau berat skopnya untuk dilaksanakan, ataupun adakah lebih achievable, ringan, hanya fokus kepada pembinaan garis panduan sahajalah untuk jadikan panduan oleh KPM? Dr. Fauzi mungkin boleh jawab tu. Uh, Besar Okey, dan saya berat jawab. pembangunan modul. Okey, saya jawab. Sebenarnya bila PhD ya. PhD level. Okey, sebenarnya kalau di peringkat PhD ni, last kali kita nak tahu apa novelty kita punya kajian. Kalau macam cakap garis panduan saja, saya rasa KPM dah banyak garis panduan. So, sebaiknya kita buatkan modul sebab nanti ada rezeki kita habis belajar, modul kita ni boleh diguna pakai oleh guru-guru yang seterusnya lah. Maknanya sumbangan kajian kita kepada KPM tu lebih besar lah. Sebab garis panduan ni orang KPM ni banyak buat garis panduan. Jadi kenapa kita nak buat yang macam Dewang? So kita go satu langkah ke depan lah. Pada saya buat modul tu tak adalah besar. Kebanyakan pelajar PhD pun kebanyakannya buat modul. So okey lah tu. Okay, ada lagi ke soalan Dr. Inyo? Yang ini dah Prof Fauzi dah jawab dekat chat ni. Okey. Rasanya dah tak ada kot. Yang semua dia dah dijawab lah. Kalau Okay. ada boleh sambung lagi para peserta. Kalau Banyak ada yang yang chat dah. nak Tak tanya dengar suara. soalan, yang nak suara boleh juga. Ada soalan daripada Puan Nur Amalina ni. Soalan saya, sesuai tak jika gunakan mixed method untuk kajian DDR bagi Master Pendidikan MED, atau lebih baik fokus kepada satu kaedah saja, sama ada kuantitatif atau kualitatif? Dan dijawab jugalah oleh Prof tadi. Prof Fauzi dah jawab dah. Master MED biasanya nak buat DDR tu agak orang kata berat lah, berat sikit. Tak sempat masa jugalah. Okey, fokus kepada satu kaedah sajalah. Okey, ada kita soalan lain? Ini soalan sejarah kan, doktor, tapi kita tak jawab pun. Yang mana sejarah tu? Ya, sejarah tu ada soalan Tak, dia sejarah yang boleh bacakan balik tak soalan tu yang sejarah tu? Okey ni. sejarah tu Tahun sekejap. lepas ada ditawarkan sejarah Dia pendidikan kat atas. sejarah. Tahun ini sejarah Ah, saja. ah. Kalau saya ambil Ah, sejarah ya. ada. Oh, yang ni kami tak tawarkan pendidikan sejarah lah. Mungkin boleh dekat UM kot. Ya, UM ataupun betul. UC. Tak ada. Dan saya juga dimaklumkan ada bidang-bidang yang ditawarkan tu macam ada calon dah ada kontak saya. Dia kata, doktor, bila saya maklum tawaran bahagian tancaan tu, ada bidang yang dia tak tawarkan dalam HL. Dia hanya tawarkan di HLPS, tak ada dalam HLP. Ada bidang tu dalam CBB TP, tak ada dalam CBB ni. Maksudnya itu kita memang itu kena akur pada yang disediakan oleh bahagian tancaan lah. Tak pasti kenapa dia buka macam tu. Jadi sebab ada yang dah tanya, dia kata, alamak, yang ditawarkan cuma untuk cuti belajar tanpa beasiswa. Maksudnya cikgu kena guna duit sendiri pula kan. Dia bagi cuti je. Jadi itu kami tak boleh komen lah, sebab itu memang bahagian tajaan yang susun bidang-bidang dan juga kluster-kluster yang ada kan. Just ikut je lah apa yang ada kat situ. Okay, kita rasa boleh tutup lah kuartal ini 10.30. Boleh ya? Uh, Okey. Kalau ada 1-2 soalan last, Lagi 10.30 kalau mungkin ada. satu ataupun dua soalan terakhir daripada peserta. Ini daripada Peserta malam ni aktif di Muzaffar chat tu. session Ah. di chat session aktif ni. Mungkin saya bacakan komen daripada Cikgu Hani, Puan Hani Nadira. Terima kasih atas banner, atas jawapan yang diberikan. Cikgu Hani dia nak menimba lebih banyak ilmu dan nak berminatlah menyertai banyak courses. Jadi fokusnya kepada EDD. Kan? Jadi malangnya UPM masih belum lagi lah apa kata kickstart dia EDD ni, tapi kita memang dah ada kan dia punya ni kan Dr. Rema. Betul-betul. Kita Memang dalam kita dah proses ada. EDD ni dalam proses tak dapat Hmm. kelulusan. So tapi tahun depan mungkin tak sempat lah. Doa je lah. Kita sama berdoa lah. InsyaAllah kalau ni nanti Buat doa dan berusaha lah.
Nanti semua masuk UPM lah. EDD kita ada insyaAllah. Okey, Dr. Semuanya dah Regina ada. boleh tak sebab nak jawab ni tak sempat lah. Okey, Mm-mm. satu pertanyaan daripada Raida. Okey, saya Betul. berminat untuk buat model pengajaran DDR AI STEM ni kan untuk PhD. Sesuai ke kluster kurikulum. Okey, dia gini tau. Bila kita nak tetapkan kita ni nak masuk bidang mana, ianya bergantung kepada pertama sekali kalau HLP tu apa yang HLP tawarkan. Sebab kadang-kadang ada dua bidang ni yang boleh masuk dia belah-belah mana. Kalau macam contoh soalan daripada Puan Raida ni, minta maaf Puan Raida. So saya rasa kalau nak buat DDR tak semestinya di bawah tekno. Dalam CNI pun boleh buat DDR. Cuma kalau kita tengok kalau Puan Raida buat di bawah tekno pendidikan, dia punya komponen teknologi tu kena lebih besar daripada komponen daripada AI, daripada STEM dia tu. Tapi kalau buat bawah kurikulum pengajaran, dia kena terbalik. Komponen STEM tu lebih besar pada AI. Jadi sebenarnya kita nak kena tengok lah, sebenarnya fokus kita kat mana. Adakah kita nak develop something yang related dengan teknologi pendidikan ke, ataupun kita nak tengok on dia punya pengajaran menggunakan teknologi pendidikan. Ya, Puan Raida yang boleh faham tak? Dia ada juga beberapa tadi soalan, maknanya bidang yang kita buat ni kita kena tengok mana yang dominan. Sebab kadang-kadang bidang ni boleh pakai kiri kanan. Apa yang kita boleh buat ni boleh masuk tekno pun boleh, CNI pun boleh. Cuma nanti last kali kita kena tengok approach kita. Okey, kemudian pula saya pula ni. Okey, Boleh Prof, Muhammad nak cepat sikit. Muhammad Ashikin ni dia nak tanya pasal Tibet pembangunan model analitik belajar diri berasaskan data pelajar qualificational, dan kajian ini merujuk kepada DDR. Okey, dia kalau DDR ni, okey, pembangunan model boleh DDR. Sebab DDR ni last kali kita akan tengok apa dia ni biasa end up dia kena hasilkan something. Okay, model ke, modul ke, apps ke. So kita gunakan DDR. Kalau macam buat survey biasa tu bukan DDR ya. DDR ni dia ada proses daripada need analysis, kita design, lepas tu kita evaluate. So kalau nak buat pembangunan model analitik perancangan tu, ia boleh DDR. Boleh DDR, tapi kena faham dululah dia punya proses DDR ni macam mana. Ya, Muhammad Ashikin. Alright, kemudian kita ada Muhammad Muzaffar. Pembangunan model berasaskan kecerdasan buatan dalam pendidikan jasmani terhadap motivasi. Yang ni pun yang ni okey, model ke modul. Yang Muzaffar ni last kali awak nak hasilkan model. Saya kurang jelas ni. Kemudian lepas tu lepas dah siap model tu nak testing untuk motivasi dan pencapaian. Jadi yang Muzaffar ni dia kena tengok dia nak buat modul ke model. Kalau model ni last kali kita hasilkan model. Daripada model tu macam mana you nak adanya motivasi dan pencapaian. So tapi kalau benda ni boleh gunakan DDR Muzaffar mungkin kena bincang lebih lanjut lah. Yang ni kemudian daripada Ashikin ada tadi yang cakap tadi, sebenarnya aktiviti STEM Hub Petronas untuk menyemakan minat murid. Saya masukkan aktiviti STEM dalam modul tersebut. Ni boleh. Yang Hasanul so punya tajuk ni boleh buat modul lah. Dan boleh gunakan DDR. Sebab sekarang ni memang DDR ni tengah orang katakan hot lah. Sebab saya tengok student saya yang dapat HLP pun kebanyakannya dia dalam proposal dia approach DDR masa dia orang mohon dululah. Sebab ada pelajar saya yang telah berjumpa dengan saya sebelum dia orang mohon. So kita bantulah dari segi macam mana kita nak kuatkan proposal dia. So far dua daripada 4 orang yang jumpa saya dapat itu rezeki dia lah. So ada benda yang kita kadang-kadang bila kita interview tu nanti mungkin ada satu sesi lain. Panel ni nak tengok bila dia bagi awak HLP, adakah kita ni faham apa benda yang kita nak buat. Itu paling penting sekali lah. Okey, dah tak ada dah.
Okey, pastinya kita untuk tahu lebih lanjut tentang penyediaan proposal, misalnya sinopsis, okey, kita sambung dalam siri yang ketiga, insya-Allah pada 10 hari bulan. Saya dah share dalam grup WhatsApp HLP poster hebahan untuk untuk siri yang ketiga. Okey, saya kembali kepada Dr. Yuni untuk penutup. Okey, baik. Terima kasih Dr. Emma, Prof. Fauzi, panel kita Dr. Jazihan, Dr. Normala, okey, yang berkongsi sebaik mungkin malam ini insya-Allah. Mudah-mudahan dengan input yang diberikan para peserta semua dapat mendapat inspirasi dan lebih bersemangatlah untuk ke langkah seterusnya. Okey, jangan lupa kita ada siri yang seterusnya. Join lah, sertailah kita punya siri ni untuk input-input yang berbeza lah lepas ni Okey, sebagai penutup saya rasa mungkin nak bergambar ke Dr. Rimah? Kita bergambar tak ya? Boleh juga. Boleh bergambar dulu. Okey, boleh turn on video semua? Mungkin boleh share dulu link untuk Oh lupa, saya sijil lupa. kan? Saya lupa. Okey, baik-baik. Terima Sebelum kasih orang Dr. keluar. Itu saya lupalah tadi rancakkan kita punya per- perbincangan. Okey, yang semua hadir minta scan ataupun boleh juga klik link kejap, link dalam chat session ni. Okey. Saya akan Okey. link dalam chat session. Ah, ada tak link? Jumpa tak? Belum masuk. Ada apa kat link? Dekat chat. Boleh tak? Tak masuk Ya. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Boleh Okey. juga Ada? tengok Tu. dekat. Ada? Ada dah. Okey. Boleh klik link tu ataupun boleh scan ni lah QR ni Boleh scan QR. Okey, yang ini untuk sijil sijil penyertaan siri malam ni. Dah ya? Okey, terima kasih semua ada bagi ucapan peserta semua bagi ucapan kepada semua panel dan juga Prof dan Doktor yang berkongsi pada malam ni. Terima kasih insya-Allah. Alright, jom kita bergambar. Buka gambar semua. Buka gambar, buka video. Mana layout ni? Dr. Hazwan ada tu. Dia boleh tolong ambilkan kod. Tutuplah ni. Video kan, rekod. Tak boleh. Okey, Eh, boleh tak boleh. Record. Tak boleh.